Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Hai. Ya. Okey, Kak Dewi. Alhamdulillah, sorry. Tadi Kak Dewi announce nak apa? Nak live pada 8.45 minit malam. Tapi tadi Foodpanda Kak Dewi lambat. Jadi Kak Dewi makan dulu. Takkan nak live lapar-lapar kan? So, jom masuk. Jom share dulu Kak Dewi punya live ni. Mana tahu boleh membantu orang lain yang sedang ada masalah macam ni. Sebenarnya akhir-akhir ni sangat ramai isteri yang mesej Kak Dewi nak bantu suami berhenti ketum. Yang nak berhenti syabu pun ada. Okey, ramai sangat. So, jom kita masuk. Malam ni Kak Dewi nak share sikit macam mana puan-puan nak bantu suami berhenti minum ketum. Come on. Jom. Ada topik hangat. Kalau you all ada persoalan, boleh tanya dekat sini. Dan jangan lupa, kami ada Shopee. Kita ada Shopee juga. Kita ada di dalam page. Siapa yang rasa nak dapatkan Trust Gold di dalam Shopee pun boleh. Alright. Come on. Kak Dewi nak kupas isu ni. Mesti ada yang terkena dengan seseorang. Sebab ramai sangat yang mesej Kak Dewi. Okey, ramai sangat. Sekarang ni ramai yang beli jus TG ni adalah wanita. Okey. Diorang nak sangat suami diorang berhenti ketum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kina tak dengar suara ke? Dengar suara tak? Kina boleh dengar suara Kak? Boleh dengar suara Kak? Kina jom pakat share. Ajak anak tim sekali. Boleh letak link dekat sini. Kina dah letak link. Ajak tim juga untuk letak link. Okey. Dengar. Jelas ke tak? Jelas tak? Ada kabur ke? Malam ni kita nak borak-borak sikit. Tajuk kita ni nampak agak sensitif sikit. Okey. Sebenarnya ni mukadimah dia. Di dalam Trust Gold yang membeli jus TG, Kak Dewi katakan 40% adalah wanita. Mereka ni tak minum ketum pun. Tapi yang minum ketum adalah suami, anak. Okey, adik-beradik. Dan mereka ni wanita selalunya sangat-sangat prihatin. Diorang sangat prihatin. Nak sangat diorang punya orang kesayangan berhenti daripada masalah ketagihan ketum. Okey? Sebelum Kak Dewi nak cerita lagi tentang kisah seorang wanita ni, dia sebenarnya dia call Kak Dewi. Dia first kali adalah dia message Kak Dewi minggu lepas. Minggu lepas dia message Kak Dewi hari apa? Tak ingat. Hari Isnin kot. Lepas tu dia mesej biasa saja. Lepas tu Kak Dewi bagi link Shopee dan dia beli di Shopee. Lepas dia dah beli di Shopee, dia bagi tahu Kak Dewi, saya dah beli dekat Shopee ya puan. Okey. Semasa yang dia berborak dengan saya dekat sebelum dia nak beli tu, dia tak banyak cakap. Saya sangat faham kalau
ada customer yang mesej saya ada tanya beberapa soalan dan dia tak reply, itu bermakna bukan untuk dia. Okey, team ingat ya, kalau ada customer yang mesej kita macam biasa kita akan nak tahu dulu keadaan semasa orang yang sedang mengalami ketagihan tu. Kita nak tahu apa yang dia ambil, berapa lama dia dah ambil. Okey, selalunya customer yang memang ambil benda-benda tu dia akan beri kerjasama. Tapi kalau orang yang tanyakan untuk orang lain, dia pun tak tahu nak jawab apa. Kadang-kadang dia diam. Jadi saya pun terus bagi information detail semua dan dia tengok okey. Okey bang, saya beli daripada Shopee. Alright. Dan dia buat payment di dalam Shopee. Sekarang dah okey ke Kina? Dan dia buat payment di dalam Shopee. Okay, bila dia dah buat payment di dalam Shopee, Kak Dewi pun post lah macam biasa. Okay, post macam biasa. Dan dia tak sabar menunggu dia punya barang sampai. Okay, barang dia rasanya ambil masa dalam 2 hari kot sampai dekat dia. Sebab dia dekat area Shah Alam sana. Okay, lepas tu bila dia minta saya checkkan dia punya status barang. Okey, saya check. Dia macam tiba-tiba, boleh tak saya nak call puan? Ini cerita benar dan sebenarnya kalau saya cerita ni mungkin saya akan ada sedih sikit. Sebab perempuan saya faham apa yang dia rasa. Okey, dia cerita, puan, saya dengan suami saya ni dulu pernah berpisah selama hampir 10 tahun. Okey. Semasa berjumpa tu, saya tak ingat cerita dia. Dia rasanya dalam tempoh masa yang dia berpisah tu sebab dia ambil ketum kot. Then bila dia berjumpa, dia bertanya dengan lelaki tu. Lelaki tu kata dia dah tak ambil ketum. Alright. Dan dia bertunang dengan suami dia tu lah. Bila dia dah bertunang, dah sampai nak hari yang dia kahwin, dia tanya lagi, betul ke awak dah berhenti ketum? Suami dia siap cakap dengan nama Allah, ya, dia dah tak minum ketum. Okay, itu satu. Dan dia pun kahwin. Masa yang dia call saya tu, ngam dia baru kahwin 1 bulan. Dia kata 1 bulan saya kahwin dengan suami saya, tiba-tiba saya baru dapat tahu yang dia tak hentikan lagi ketum tu. Dan sekarang suami dia dah berani bawa balik ketum, letak dalam ice box dekat bilik sebelah. Okey. Dan pada permulaan dia siap ajak kawan dia lepak dekat rumah minum ketum. Dan dia tak suka, bergaduh. Akhirnya kawan-kawan dah tak lepak kat rumah. Okey. Dan dia keep mencari solution. Cuba mencari apa masalah ketum ni sebenarnya. Okey. Dan dia pun nampak perubahan dalam diri suami dia bila dalam keadaan yang dia tak ambil ketum, dia cuba untuk berhenti, dia menjadi seorang yang panas baran. Tu dia. Dia jadi panas baran. Okey, siapa yang masuk ni tolong share. Dia menjadi panas baran tau, suami dia. Isteri dia ni seorang yang ingin tahu. Okay, dia cuba cari dan dia cuba yakinkan suami dia untuk berhenti. Okey, saya tak tahulah macam mana dia yakinkan suami dia dan suami dia bersetuju untuk berhenti. Okey, tapi suami dia kata, awak tak rasa macam mana saya rasa nak berhenti ketum ni? Dia cakap, sakit tu tak? Dia marah pula tu. Dia marah. Dan ketika isteri dia call saya, dia nangis tau. Dia nangis sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tertipu. Satu, dia cakap dengan nama Allah. Dia menggunakan nama Allah dan mengaku yang dia dah tak minum ketum. Sedangkan dia sedang ketagih ketum. Okey. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah diorang ni? Sebenarnya bukan satu ni je yang saya terima. Bukan satu ni je saya terima. Ada banyak. Ada banyak lagi yang kisah-kisah berkaitan
isteri, ibu yang nak bantu anak dan suami dia berhenti ketum. Banyak. Dan diorang ni kalau cakap dengan Kak Dewi, memang dia rasa, dia kata minta maaf Kak Dewi, saya terpaksa luahkan semua ni. Saya tak tahu nak cakap dengan siapa. Saya tak nak bagi tahu family sebelah dia ke sebelah saya, sebab saya tak nak mencemarkan nama suami saya. Nampak tak? Isteri tu dia baik tau. Dia sangat bagus. Dia nak tengok suami dia baik, sembuh, dan nak sentiasa suami dia nampak baik di mata orang. Tapi apa yang suami dia buat untuk dia? Cukup sekadar untuk anda setuju berhenti minum ketum, follow je instruction. Tak susah pun. Tapi Alhamdulillah, wife dia dah jelaskan semua sambil menangis-nangis. Panjang dia berborak dengan Kak Dewi. Kak Dewi layan je. Anda perempuan, kalau anda rasa anda perlu luahkan masalah tu dan nak mencari solution, boleh klik link yang Kak Dewi bagi. Okey? Kak Dewi ada letak link kan? Ke Kak Dewi tak letak lagi? Dah? Check sikit. Kak Dewi ada letak link. Okey? Okey, Kak Kina Trust Gold dah masuk. Kak Kina Trust Gold ni adalah kami punya master stokis dekat area Kedah. Dia boleh COD area Sik. Mana dah lagi hari tu dia kata Pendang kot ah. Tapi ada orang yang sanggup datang daripada Pening dan Ipoh ke Sik Kedah untuk dapatkan jus TG daripada Kak Kina. Power tak Kak Kina? Wah, okey, kita nampak ni Puan Siti Nazaria pun dia dah masukkan link dia. Okey, Kak Kina, Kak Nazar boleh ajak anak-anak tim untuk masuk dan letakkan link. Sebab saya yakin ramai orang tengah cari jus TG. Kalau dia tak tengok sekarang, nanti malam dia akan datang tengok dekat sini. Serius, betul. Okey, ramai yang nak dapatkan information tentang jus TG, dia akan datang ke Perunding Ketagihan Ketum. So, macam mana tadi yang Kak Dewi cerita, yang akak ni, dia muda lah pada Kak Dewi. Tak apalah kita panggil dia akak kan. Akak ni dia nak bantu suami dia. Nak sangat tengok suami dia berhenti. Sebab dia kata rasa tertipu sangat-sangat. Tapi nak buat macam mana? Apa pun yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Taala. Walaupun dia bersumpah atas nama Allah mengatakan dia tak ambil ketum, sedangkan dia memang ambil ketum, tapi dia tetap dah kahwin dengan puan. Kita kena hadapi dugaan ini. Jangan takut dengan dugaan. Baru sebulan kahwin kita dah mula rasa takut kan? Orang yang dah lama kahwin tu tak tahulah lagi. Dan saya ada lagi kes-kes yang pakcik-pakcik yang dah 40 lebih, 50 lebih kan, yang minum ketum, nak berhenti ketum, yang isteri pun dah pening kepala, anak-anak dah pening kepala kan. So sebenarnya kami sangat faham masalah wanita-wanita yang nak membantu orang di sekeliling dia nak berhenti ketum. Sangat faham. Sebenarnya orang yang nak berhenti ketum dia rasa sakit. Orang yang bersama dengan orang yang minum ketum tu, dia lebih sakit. Dia bukan saja sakit badan, tapi dia juga sakit hati. Dia sakit hati, bila isteri tu dia sakit hati, dia akan sakit semua. Okey? Otak dia ni sentiasa berpusing. Asyik berfikir, apa lagi cara yang aku nak bantu ni? Apa lagi lah dosa aku ni? Macam tu. Okey, perempuan kena sabar, bawa bersabar, bertenang. Okey. Saya tahu ramai isteri yang rasa macam tu. Saya tengok dekat Siakat Keli. Bukan Siakat Keli. Saya tengok dekat Kisah Rumah Tangga KRT. Banyak luahan hati isteri-isteri tentang suami yang minum ketum ni. Tapi banyak dinafikan oleh geng-geng ketum. Alah, itu mesti ambil benda terlarang tu, mesti ambil dadah tu punya kan, mesti ada ambil pil tu. Sebab tu jadi macam tu. Orang minum ketum ni dia tak ada hang, dia tak ada nak bunuh orang, dia tak ada nak langgar orang sampai mati. Kita sebenarnya cuba menafikan benda yang sebenarnya benar. Okey. Ada banyak kes orang bercerai sebab ketum. Saya ada banyak dapat terima mesej.
Yang mengaku sendiri pun ada. Isteri saya dah lari dah sebab saya ni minum ketum. Ada satu customer Kak Dewi, dia cakap dia memang bercerai dengan isteri pertama dia sebab ketum. Selepas tu dia kahwin dengan isteri kedua, yang isteri kedua ni cuba bantu dia untuk berhenti ketum. Mungkin sebab dia dah terlalu lama minum ketum. Nampak tak kat sini? Tak boleh nak salahkan isteri juga. Sebab mereka ada kesabaran mereka sendiri, mereka ada tahap macam itulah, tahap kesabaran sendiri. Kalau mereka dah berusaha, dah tolong, tapi anda tak nak ikut, jadi apa lagi pilihan yang diorang ada? Kalau anda minum ketum tak ada efek apa-apa, mungkin diorang tak ada masalah. Tapi selalunya 5 tahun ke atas pasti akan ada efek. Terutamanya efek pada ekonomi family. Saya ada ramai yang mengadu macam tu. Yelah, satu hari RM600 minum ketum. Satu hari minum ketum 600. Satu bulan RM600 minimum minum ketum. So, agak-agak sebulan berapa? Sorry, sebulan RM600. Setahun RM7,200. Okay. Tu tadi perkongsian daripada Kak Azrin kita, customer dia yang PM. Okay. So sekarang ni lupa pula. Kejap. Nak pasang lagu. Patutlah sunyi. Okay. Sekejap Kalau nak cari lagu yang best sikit malam ni. Dan kita akan call somebody. Kita akan